kita buat merupakan ibadah kepada Allah. Apa saja kita lakukan dalam dunia ini diberi penilaian oleh Allah. Kalau dikira sebagai ibadah, itu merupakan sumber pahala. Ya, kita bangun tidur dapat pahala, kita masuk tandas dapat pahala, kita berpakaian dapat pahala, kita melangkah keluar dapat pahala, kita naik motor dapat pahala, kita nyetak motor dapat pahala. Ya, kita menguap dapat pahala, kita berosin dapat pahala. Apa saja yang kita buat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah itu akan diterima kalau akidah kita betul. Akidah kita diterima oleh Allah, baru dinilai segala ibadah kita, baru diberi pahala. Ya, baru dapat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjaga akidah kita yang sebenarnya. Baik, dalam bab percaya kepada Rasul ni, kita mesti beriman bahawa Allah telah membantu baginda dengan hujah-hujah yang nyata dan dalil-dalil yang terang, di mana terbukti pada kepribadian baginda. Apa yang baginda lakukan itu semua yang terbaik untuk kita jadikan contoh, untuk kita jadikan tauladan, untuk kita jadikan hujah. Sebab itu baginda makan seperti seorang hamba. Mereka tidur, baginda tidur juga seperti seorang hamba. Baginda bercakap pun seperti seorang hamba. Dia orang yang paling tawaduk, dia orang yang paling pemurah, dia orang yang paling pemaaf. Dan juga bila dia berbicara, semua orang mengambil perhatian terhadap pembicaraan dia. Hujah dia tak boleh nak dipatahkan oleh musuh-musuh Islam seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Di mana terbukti pada kepribadian baginda, kita beriman bahawa Allah telah mengurniakan baginda bentuk tubuh badan dan rupa paras yang meyakinkan orang yang memerhatikan bahawa itu adalah tanda-tanda kenabian dan kebenaran baginda. Sampai wajah baginda, tubuh badan baginda itu menarik perhatian orang ramai. Kalau baginda duduk di tengah-tengah orang ramai, dialah yang paling menonjol. Orang mengambil perhatian terhadap dia. Kalau dia berjalan bersama-sama orang ramai, dialah juga yang akan diperhatikan oleh orang, kerana tubuh badannya begitu sempurna dibandingkan tubuh badannya orang-orang yang lain. Sebab itu Nabi Muhammad ni kehandsomannya setaraf dengan handsomenya Nabi Yusuf. Kehandsoman Nabi Muhammad setaraf dengan handsomenya Nabi Yusuf. Tapi yang kita belajar dari sejarah-sejarah, orang yang paling handsome dalam dunia ni siapa? Orang lelakinya Nabi Yusuf. Sehingga perempuan-perempuan pun terpesona melihat kehandsoman Nabi Yusuf. Bila lalu wajah Nabi Yusuf, mereka terpesona. In hadza illa malakun karim, kata perempuan-perempuan di zaman dia. Ini bukan orang, ini adalah malaikat yang mulia. Tengah ngupas pelam tu. Tak ada dalam kitab pelam, ya. Tapi buah-buahan yang perlu dikupas kulitnya. Bila nengok je Nabi Yusuf lalu, ini bukan orang ni, ini malaikat yang mulia. Dia kata malaikat, begitu handsome Nabi Yusuf. Tapi di akhirat kelak, apabila Nabi Muhammad muncul selepas Nabi Yusuf, didapati Nabi Muhammad setaraf dengan kehandsoman Nabi Yusuf. Suara Nabi Muhammad pula 70 kali ganda lebih merdu dari suara Nabi Yusuf. Yang kita faham selama ini, orang yang paling merdu suaranya siapa? Nabi Daud. Tapi Nabi Daud terdahulu disuruh Allah, dipanggil Allah Nabi Daud, dia pun baca Taurat. Kita pun terpesona dengan keindahan kemerduan suara Nabi Yusuf. Tapi syarat masuk syurga lah. Kalau masuk neraka tak dapat, ya. Seronok benar kita dapat mendengar suara Nabi Daud. Kemudian dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun diperintahkan oleh Allah membaca daripada surah Al-An'am. Rupanya suara Nabi Muhammad 70 kali ganda lebih merdu dari suara Nabi Allah Daud. Begitulah sempurnanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari segi rupa, dari segi tubuh, dari segi paras, dari segi kehandsoman, dari segi suara, dari segi ibadah, segala-galanya dia adalah orang yang terbaik. Oleh kerana dia orang yang terbaik, itu sebab Allah suruh kita jadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Kalau adalah akhlak baginda itu yang tak elok, yang tidak senonoh, takkan disuruh Allah kita meniru Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi Muhammad tu dia sendiri berkhabar pada kita, bu'istu li utammima makarimul akhlaq, kata Nabi. Aku ini dibangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan, membaiki akhlak-akhlak manusia. Itulah baginda orang yang paling baik akhlaknya, paling sempurna akhlaknya. Begitulah kita nak yakin untuk ya. Jangan ada kita yakin ada lain yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kena betulkan akidah kita, sesempurna-sempurna Nabi Muhammad tak sama dengan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat tu kena faham yang tu ya. Tak sama. Baik, begitu. Sebab itulah musuh-musuh Nabi Muhammad tak boleh nak hujah baginda, kerana dia jawapannya tu mematikan lidah-lidah musuh-musuh dia. Ya. Nak buat apa pun tak boleh. Dihina tak makan, ya. Di pulau tak makan, dilawan bahas tak lalu nak melawan bahas. Akhirnya ada cubaan untuk membunuh baginda, dan Allah perintahkan baginda supaya berhijrah ke Madinah. Kita beriman bahawa Allah telah mengurniakan baginda bentuk tubuh badan dan rupa paras yang meyakinkan orang yang memerhati bahawa itu adalah tanda-tanda kenabian dan kebenaran baginda. Batu Abu Zar Al-Ghifari, bukan, Salman Al-Farisi, orang Iran, namanya Salman Al-Farisi, dia orang Parsi. Dia datang daripada Iran tu. Ayahnya tukang buat ngintu menyalakan api berhala di Iran tu. Kerana orang Iran tu majusi pada ketika itu. Mereka menyembah api. Ayahnya tukang nyalakan api. Salman tu mengembara nak mencari, dia dengar khabar ada seorang yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad duduk di Madinah. Maka dia pun pergi daripada Parsi ke Madinah. Sehingga ditangkap menjadi hamba, lepas pula daripada hamba sampai akhirnya berjumpa dengan Nabi di Madinah. Dia pun bagi, bawa satu barang, ini sedekah saya, kata dia, kepada kamu wahai Muhammad, kata dia. Dia nak memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak terima sedekah. Betul weh, kata dia. Dia tahu Nabi ni tidak akan menerima sedekah. Esoknya dia bawa satu barang lagi. Dia bagi, ini hadiah dari saya untuk tuan, kata. Baru diterima Nabi. Ya weh, kerana Nabi Muhammad tu dia tahu menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Itu perangai Nabi. Dia menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Kemudian ditengoknya, dibediknya Nabi dari jauh lah, tak ada orang pegang pada Nabi tu. Dia tengok ada tanda-tanda kenabian, ada cap mohon, ada tanda khatamun nubuwah, tanda kenabian yang penyudah, khataman nubuwah, di pelipis Nabi tu ya. Itu tanda Nabi tu, tak boleh nak disangkal, memang ya, ada cap pada badan Nabi tu, menandakan baginda itu adalah Nabi yang terakhir. Itu dalilnya. Berkata Hasan bin Sabit dalam syairnya, andainya tidak ada baginda tanda-tanda yang lain. Kalau tak ada lah tanda-tanda yang lain, tapi tanda banyak, mujizat lagi banyak benar tanda-tandanya. Kalau tak ada pun tanda yang lain, kecergasan dan kebijaksanaan baginda melambangkan kenabian. Cukuplah kebijaksanaan baginda dan kecergasan baginda itu melambangkan kenabian. Kalau tak ada yang lain, yang itu pun cukup. Tapi ada tak yang lain? Ada, banyak benar yang lain. Ada mukjizat, ada hujah-hujah, ada perangai Nabi yang terbaik,
perkataan Nabi yang benar sahaja, tak pernah baginda itu berdusta dan sebagainya. Kemudian itu yang ke-8. Ada beberapa ciri orang beriman dengan Nabi ni tau. Ini kena ulang balik lah ni. Yang ke-8, yang ke-4, yang ke-3 apa? Kita ulang balik, tak apalah. Ya. Orang-orang yang beriman dengan Nabi itu, yang pertama, kita kena beriman bahawa Muhammad itu hamba pilihan Allah. Nabi itu Allah yang pilih, ya. Bukan main angkat tangan. Siapa hendak Ustaz Ibrahim jadi Nabi angkat tangan? Ramai lah geng dia angkat tangan lah. Tak ada. Nabi Muhammad tak ada angkat tangan. Allah yang pilih. Yang kedua, kita kena beriman bahawa baginda adalah Nabi yang terakhir. Jangan, kalau ada orang lain mengaku jadi Nabi, jangan terima. Kalau ada orang mengaku jadi Nabi Melayu, ada tak? Ada tak orang mengaku jadi Nabi Melayu, Rasul Melayu? Ada? Jangan terima, tolak. Ataupun bulan depan datang Haji Ibrahim dari kampung tu, teman malam dilantik jadi Nabi, ya macam? Macam? Percaya ke tak? Halau dia balik. Pergi balik ke kampung, kami tak nak dengar kamu. Jadi Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita kena beriman bahawa baginda itu adalah kekasih Tuhan. Mana tahu? Mana tahu baginda itu kekasih Tuhan? Mana tahu? Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda menerima pingat dari Allah Ta'ala. Apa nama pingatnya? Habibullah. Apa kata Habibullah? Kekasih Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, kita kena yakin bahawa baginda diutuskan kepada semua golongan jin dan manusia. Dia bukan untuk orang Melayu aja, bukan untuk orang Cina aja, bukan untuk orang Arab aja, bukan untuk orang Negro aja. Dia diutuskan untuk semua manusia. Untuk Netanyahu, untuk McMahon Singh, untuk Barack Obama, untuk siapa lagi? David Mitchell dan sebagainya, untuk semua manusia dan juga jin-jin. Jin pun mesti tunduk dan patuh kepada arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kelima, kita beriman itu, ya. Yang keenam, kita kena beriman atau kita kena kasih sayang kepada baginda lebih daripada kita kasihkan yang lain-lain. Lebih daripada kita kasihkan mak kita, lebih daripada kita kasihkan ayah kita, lebih daripada kita kasihkan anak kita, lebih daripada kita kasihkan isteri kita dan sebagainya. Kerana sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, kata Nabi, ya. Tidak sempurna iman seseorang kami hingga kamu kasih kepada aku lebih daripada bapanya, anaknya dan manusia sekaliannya. Kena kita kasihkan Nabi dulu, baru kasihkan bapa kita, mak kita, isteri kita, anak-anak kita dan lain-lain lagi. Yang ketujuh, wajib kita beriman bahawa Allah telah membantu Nabi dengan mukjizat-mukjizat. Yang paling banyak mukjizat ialah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam mukjizatnya. Ya, pokok kurma yang sudah mati itu berjalan menuju ke arah Nabi. Kemudian dari jari-jari Nabi itu keluar air yang 40 orang boleh mengambil wuduk. Kemudian makanan yang hanya sedikit boleh mengenyangkan tetamu seramai 40 orang. Itu di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mukjizat yang paling besar, yang paling agung ialah Al-Quranul Azim, ya. Itu mukjizat Nabi. Itu dah kita baca tu, yang ketujuh tu, ya. Yang ke-8 ni malam ni kita nak baca. Kita kena beriman bahawa Nabi itu dikurniakan kebolehan untuk berhujah. Dan hujah-hujah ni tu mematikan hujah-hujah orang kafir tu, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal dan lain-lain lagi, ya. Itu sebab kata di Hasan bin Sabit ni, apa kata dia? Kalaulah tidak ada mukjizat-mukjizat yang lain, tanda-tanda yang lain, cukuplah kecergasan Nabi itu dan kebijaksanaan Nabi itu menjadi dalil kenabiannya. Cukup itu pun boleh kita yakin menjadi dia itu adalah Nabi Muhammad yang Rasul yang diutuskan Allah di akhir zaman nanti. Itu yang ke-8.
yang ke-9, muka surat sebelah ni, muka surat 98 ya, yang ke-9. Kita wajib beriman. Kita beriman bahawa Allah telah mengurniakan baginda semua akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran. Akhlak Nabi itu akhlak apa? Akhlak Al-Quranul Karim. Bila ditanya kepada Aisyah, isteri Nabi SAW, wahai Aisyah, bagaimanakah perangai dan akhlak Nabi Muhammad SAW? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu akhlak Al-Quran. Siapa nak tengok Al-Quran diamalkan secara praktikal, tengoklah perjalanan hidup Nabi. Apa yang terkandung dalam Al-Quran, itulah dia benda yang dibuat oleh Nabi. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, itulah yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi nak tahu Al-Quran dalam bentuk praktikal, kaji kehidupan Nabi SAW. Sebab itu di antara pelajaran yang wajib kita belajar, tuan-tuan dan puan-puan, ialah sirah Nabi. Sejarah kehidupan Nabi wajib belajar. Kalau sini belum ada pelajaran itu, cari tok guru yang boleh ngajar sejarah kehidupan Nabi. Supaya kita boleh jadikan sejarah kehidupan baginda itu sebagai contoh dan suri teladan yang nak kita ikuti. Allah telah mengurniakan baginda semua akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini juga satu tanda. Ini juga satu tanda yang membuktikan kebenaran baginda dan pertolongan Allah kepada baginda. Sepanjang sejarah hidup baginda, tidak ada seorang pun pernah mendengar daripada baginda percakapan yang dusta. Nabi tak pernah berbohong. Kita yang gemar bohong, manjang aja. Kadang nipu anak pun ada. Anak tu menangis, kuak. Diam. Ada hantu balik dinding. Mana ada hantu balik dinding? Itu kita. Dia dengan kawan manjang aja berbohongnya. Kalau ada aksiden tu, dia balik ngabur. Oh Allah, tadi aksiden pokok benar katanya. Seorang tu kepalanya pelantin, nanti pokoknya tu katanya. Punya ada teruk aksidennya tu. Itu kita lah tu. Selalu melaporkan yang tak betul. Exaggeration kata orang putih. Melebih-lebihkan berita-berita sensasi tu. Ini siapa suka bohong, dia ikut perangai Yahudi lah tu. Yahudi yang suka berbohong, yang tak pernah berkata dengan kebenaran. Itu orang Yahudi lah. Nabi tak pernah bohong. Sebab itu di antara sifat yang mustahil bagi Nabi apa? Al-Kazib. Artinya dia tu pembohong. Nabi tak pernah berbohong. Dia cakap benar je. Mana-mana Nabi pun, mana-mana Rasul pun tak pernah cakap bohong. Sebab itu juga baginda digelar apa? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Yang lurus, yang jujur, yang tak pernah cakap bohong, tak pernah berdusta, tak pernah khianat. Al-Amin. Yang bagi gelaran itu bukan orang beriman, orang kafir. Masa dia belum dilantik jadi Rasul lagi dah dapat gelaran Al-Amin. Masa nak menyelesaikan persengketaan di Kaabah, masuk Nabi Muhammad, apa kata dia orang Arab tu? Hazal Amin. Ini Al-Amin. Mari kita suruh dia selesaikan masalah kita. Kerana apa? Masing-masing nak menyelesaikan. Siapa yang patut, yang layak untuk meletakkan kembali Hajarul Aswad. Masa itu di Mekah tu macam-macam puak. Ada kita orang Melayu juga lah, banyak macam puak Ada Melayu Perak, ada Melayu Kelantan, ada Jawa, ada Banjar, ada Rawa, ada Nata, ada Minangkabau, ada Mendeling. Macam kita lah. Masing-masing berbangga di atas keturunan masing-masing. Di Mekah pun habis itu juga. Mereka kata mereka lah yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad tu di tempat yang asal. Kerana pada ketika itu sebelum itu ada banjir besar. Bila banjir besar, runtuh Kaabah tu. Jadi di mana semula Kaabah tu dah habis bina, nak meletakkan Hajar Aswad tu siapa? Kata orang Quraisy, kami yang layak. Kata orang Bani Tamim, kami yang layak. Kata Bani Lum, ini yang layak. Semua mengatakan dia yang layak. Nanti kita lah. Ini orang Banjar lah yang layak. Kata orang Banjar. Kata orang Jawa, orang Jawa lah yang layak. Contoh lah, saya bukan reti cakap Jawa ni.
Saja apa je, acah-acah aja. Kata orang awam pula. Tak ada orang awam ni lah. Aku lah yang layak. Okey lah, mana layak kena. Begitulah masing-masing mengagung-agungkan keturunannya. Di Mekah tu begitu je. Sampai masuk Nabi Muhammad. Hazal Amin, ini dia Al-Amin. Dia dah datang ni, mari kita suruh dia menyelesaikan. Dia mampu pergi jumpa Nabi Muhammad. Masa itu belum jadi Nabi, belum jadi Rasul lagi. Baru budak muda. Kata Nabi senang aja menyelesaikan masalah itu. Dia pun ambil sorobannya, dibentangkannya sorobannya. Lepas itu dia letakkannya Hajar Aswad tu di tengah-tengah. Lepas itu dia suruhnya puak-puak yang bertelagah di Mekah tu mengangkat soroban tu. Soroban tu dia angkat, bukan batu ya. Ikut bucu tu dari tepi tu ramai-ramai. 1, 2, 3 angkat ramai. Udah dekat Hajar Aswad tu, Nabi Muhammad sendiri dengan tangannya meletakkannya di tempat dia yang asal. Semua bergembira, semua setuju, semua puas hati dengan kehakiman yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebijaksanaan Nabi. Tak sangka dia boleh menyelesaikan masalah yang begitu rumit. Udah ngeluar pedang tuan-tuan. Udah masing-masing nak bertakut-takut. Aku lah masing-masing keakuan semua. Begitulah kebijaksanaan Nabi. Itu kata di apa negeri? Hasan bin Sabit tadi. Cukuplah kebijaksanaan Nabi itu sebagai bukti kenabiannya. Kalau tak ada yang lain-lain. Jadi dia tak pernah cakap bohong Juga satu tanda yang membuatkan membuktikan kebenaran baginda dan pertolongan Allah kepada baginda sepanjang sejarah hidup baginda. Tidak ada seorang pun pernah mendengar daripada baginda percakapan dusta. Tak ada yang dusta dalam urusan agama atau urusan dunia. Dunia pun tak ada. Dia melakukan perkara yang dusta dan sebagainya. Sama ada sebelum dan selepas kebangkitannya menjadi Rasul. Patut adanya dia kebangkitannya menjadi Rasul. Tak ada bukti dia ni pernah berbohong. Kalau ada sekali je Nabi itu berbohong macam. Tuan-tuan dan puan. Sekali je Nabi bohong jadilah macam. Itulah yang dipegang dia orang. Nabi pun ada bohong. Tengok ketika ini Nabi berbohong. Orang pegangnya itu je. Yang baik-baik yang lain-lain tu orang lupa dah. Orang hanya ingat yang negatif tu saja. Pasal dia Nabi. Itu sebab orientalis barat, orang-orang barat ni, orang Kristian, orang Yahudi dan sebagainya, mereka mengkaji di mana kelemahan Nabi. Nak di-highlightkan kelemahan Nabi tu. Nak diwar-warkan supaya orang tahu Nabi ini bukannya sempurna, bukannya Nabi, bukannya Rasul, tak ada wahyu, tak ada mukjizat apa-apa. Hendakkan hobi itu. Tapi cari-cari tak jumpa. Makin dicari makin terpesona mereka. Itu sebab kalau ditanya mana-mana profesor satu dunia ni sekalipun, kalau ditanya siapa manusia yang paling hebat, mereka tetap akan jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak yakin, dia tak beriman, tapi dia tetap akan memilih Nabi sebagai orang yang paling sempurna, orang yang paling hebat, orang yang paling baik akhlaknya. Itu bukti itu. Andainya pernah terlanjur daripada baginda percakapan dusta, walaupun sekali, sudah tentu musuh-musuhnya mengambil peluang ini menuduh dan menuduh baginda, menuduh dan mengugut baginda tu ya. Baginda tidak pernah melakukan perbuatan keji. Tak pernah baginda tu melakukan zina ke, minum arak ke, berjudi ke, tak ada. Apa saja perbuatan keji baginda tak pernah melakukan. Yang haram-haram tak pernah baginda buat. Yang makruh pun tak pernah. Tak usahkan yang makruh, yang kurang aula pun tak pernah dibuat oleh Nabi. Itu dia perbuatan Nabi. Sebab itu disuruh kita ni menjadikan baginda itu sebagai contoh. Kalau tidak perbuatan yang terbaik hanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak pernah melakukan perbuatan keji atau perbuatan yang meliarkan hati manusia sebelum dibangkit menjadi Rasul dan selepasnya.
belum dibangkit jadi Rasul pun baginda tak pernah nyembah patung, tak pernah menghadapkan muka baginda kepada patung, tak pernah nipu orang, tak pernah berdusta, tak pernah mukul orang tak tentu hala, tak pernah menjatuhkan maruah orang lain. Ya, semua perbuatan baginda itu yang mulia belaka. Ya. Baginda sangat berani. Tidak pernah lari daripada mana-mana musuh, sekalipun dalam keadaan yang sangat cemas dan takut, sebagaimana ternyata semasa berlakunya peperangan Uhud dan Ahzab. Perang Uhud tu kalah mulanya tentera Islam. Kocak kacir tentera Islam tu. Kenapa? Kerana ada golongan mereka yang tak dengar arahan Nabi. Di antaranya pasukan pemanah. Mereka tu di atas bukit. Nampaklah kejadian perang tu. Tengah menang tentera Islam tu, rupanya diarahkan oleh panglima tentera kafir tu yang bernama, apa tahu namanya? Khalid Ibn Walid. Kenal ke? Ada pernah dengar tak? Khalid Ibn Walid. Dia masa itu belum Islam. Dia menjadi kepala tentera musuh nak berperang dengan Nabi. Diarahkan oleh Khalid supaya mereka mencampakkan harta mereka, pedang-pedang tu campakkan, emas perak mereka campakkan. Ya, manusia walaupun Islam pada ketika itu nengok pedang cantik, emas ada, rebut-rebut lah nak ngambil harta rampasan tu. Yang tukang memanah ni nengok dia kata, Haji Demir je dapat, kita apa tak dapat, kena betul. Mereka pun turun daripada tempat berjaga mereka untuk bersama-sama merebut apa namanya? Harta rampasan itu. Ketika itulah Khalid Ibn Walid datang dari belakang. Sudah tak ada orang yang menjaga mereka, datang dari belakang, daripada atas bukit itu untuk menjerang tentera musuh. Kucar kacir tentera Islam pada ketika itu. Tapi Nabi Muhammad tak ada pula takut, tak ada pula lari, dia tak ada pula hilang akal, dia susun semula. Gerak-geri dia, barisannya dia susun balik, sehinggalah akhirnya berjaya juga dia mengalahkan tentera daripada Khalid Ibn Walid. Nampak tu? Punya hebat. Begitu juga perang Azab. Perang Azab ni terkenal dengan peperangan Khandaq. Udah dikepung dek musuh. Tak boleh nak keluar, tak boleh orang dari luar nak bantu, tak boleh, dah dikepung dek musuh. Sehinggalah datang pertolongan Allah. Datang Salman Al-Farisi tadi. Kan ada, ingat dah saya sebut tadi orang nama Salman Al-Farisi. Dia ngabur kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya Rasulullah, katanya, kami di Parsi dulu, kalau ada peperangan macam ini, kita gali parit supaya tentera-tentera tak dapat menyerang kita. Nabi Muhammad pun ikut cadangan Salman Al-Farisi. Mereka pun mula menggali parit. Itu sebab dikenalkan peperangan apa? Itu dengan peperangan Khandaq. Parit tu gali keliling. Barang dia ingat tuan-tuan, yang digali itu bukan tanah liat. Yang digali itu apa? Pasir. Senang ke susah menggali parit? Senang. Jadi digali parit supaya kuda tak boleh lepas. Tak boleh lalu melompat apa namanya? Parit tu. Kalau nak melompat juga kena masuk dalam parit dulu. Digalilah, akhirnya dapat kemenangan tentera-tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menang perang pun. Dia lari begitu aja. Datang bantuan dari Allah, didatangkannya angin ribut yang kuat, habis lari tentera-tentera musuh. Ini dia. Itu sebab saya suruh baca sejarah Rasulullah ni tadi ya. Baru kita tahulah bila sebut perang Akhlaq, perang Azab macam ini, perang Uhud macam ini, baru kita tahu. Baginda sangat kasihan belas kepada umatnya, hingga Allah mengingatkan baginda supaya jangan keterlaluan, seperti firman Allah, fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Artinya, maka janganlah dirimu binasa kerana kesedihan terhadap mereka yang menjadi umatnya. Rasulullah tu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia tu sangat sensitif dengan penderitaan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum
bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu. Yang perkasa, yang gagah, dan dia sangat prihatin terhadap penderitaan, terhadap kesengsaraan atau penderitaan yang kamu lakukan. Kerana dia memiliki jiwa yang sangat sensitif terhadap penderitaan kamu. Itu Nabi Muhammad dia tak suka. Dia menangis bila diberi wahyu tentang neraka, menangis Nabi Muhammad. Dia tanya Jibril, "Ngapa kamu menangis? Kamu bukan masuk neraka. Kamu dah janji masuk surga, yang kamu teroyak ngapa?" Kata Jibril tanya Nabi Muhammad. "Aku menangis bukan untuk aku. Aku menangis kerana umat aku. Aku menangis untuk umat aku. Aku sedih kalau umat-umat aku terpaksa dimasukkan ke dalam neraka." Intinya aku menangis lah. Padahal kalau kita lantaklah, bukan aku yang masuk neraka, yang komen masuk neraka, sekali komen lah. Itu kalau saya lah. Tapi Nabi Muhammad tak ada apa itu. Sangat sensitif dengan penderitaan umat. Maka janganlah diri kamu binasa kerana kesedihan terhadap mereka yang menjadi umatnya. Surah Fatir ayat 8. Dan firman-Nya lagi, ini pun ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaum kamu sendiri, iaitu orang Arab belaka ini tujuh kepada orang Arab ni. Berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat ingin, iaitu keimanan sangat ingin keimanan dan keselamatan untuk kamu. Amat belas kasihan, dia tu amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Itu dia sifat Nabi itu, sangat belas kasihan kepada kaumnya. Selain daripada itu, baginda bersifat dengan setinggi-tinggi darjah. Iaitu selain daripada itu, baginda itu bersifat dengan setinggi-tinggi darjah kemurahan dan kemuliaan. Baginda itulah orang yang paling pemurah. Sehingga disifatkan baginda itu kemurahannya apa? Seperti angin yang kencang. Ajwada bil khair kana rihil mursalah. Ini kita boleh jumpa dalam surah Al-Zanji Bardah tu dia. Iaitu pemurahnya tu seperti angin kencang. Kalau angin kencang macam masjid ni pun terbang kalau angin kencang. Begitulah murahnya Nabi. Bila dia ada harta, terus diinfaknya di jalan Allah. Nabi itu asalnya papa kedana ke? Tuan-tuan dan puan-puan, kaya ke tak Nabi asalnya sebelum jadi Nabi? Kaya raya. Kahwin pula janda yang paling kaya di dunia. Tapi akhirnya kemana pergi hartanya? Habis disumbangkannya di jalan Allah. Harta Khadijah yang kaya raya tu pun habis dibelanjakan oleh Nabi. Bukan untuk dia, untuk perkembangan Islam. Hingga Khadijah mati pun dalam keadaan papa kedana. Nabi mati, baju besinya masih tergadai kepada seorang Yahudi. Begitu pemurahnya Nabi Muhammad. Kalau nak dibandingkan dengan kita, kita kalau datang tabung tu, mana kita tabung? Datang depan kita, berapa kita masuk dalam? Habis tinggi RM10, itu tinggi benar tu itu pun terbeliak mata orang tengok, RM10 bagi kalau tidak, berapa duit? Berapa duit tu mau? Sekupang, kedua kupang itu kalau saya lah, contoh tidak lah, saya lah tu. Tapi Nabi habis. Itu sebab sahabat pun mengikut perangai Nabi. Bila diminta sumbangan untuk peperangan Tabuk, nama satu perangan namanya peperangan Tabuk. Masa itu, padahal sebelum itu Nabi tak pernah minta macam tu. Maka Osman bagi 1/3 daripada hartanya. 1/3 daripada hartanya. Kalau ada 1,350 dibagi. Kalau ada 1,000. Ini bukan 1,000 harta Osman tu. Osman tu kaya raya 1/3 daripada harta.
Umar bagi separuh daripada harta. Tapi yang paling hebat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berapa dia baginya? Habis semua dia bagi. Bila ditanya Abu Bakar, apa yang tinggal padamu lagi wahai Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Cukuplah bagiku Allah dan Rasul. Habis semua. Cuma tuan-tuan, kalau dinilai harga itu, yang dibagi di Osman tu lebih banyak lagi daripada yang dibagi oleh Abu Bakar. Walaupun 1/3, banyak 200 ekor kuda dibaginya. Saya lupa dah dalam dia punya detailnya. Kalau nak dibandingkan, dia lebih banyak dibagi daripada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar walaupun tak sampai banyak itu, tak sampai banyak harta yang dibagikan oleh Osman, dia bagi peratusannya habis 100% dibagi. Osman hanya bagi berapa? 35% lebih kurang lah ya. Begitulah pemurahnya Abu Bakar. Umar pun lebih banyak daripada dia bagi kepada perang Tabuk tu daripada Abu Bakar, banyak lagi Umar lagi. Tapi Umar hanya 50% saja dibaginya. Dari segi nisbah, dari segi apa? Dari segi bandingan ya. Umar hanya 50%, tapi Abu Bakar 100% dia baginya. Nampak itu sahabat-sahabat dulu mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi pemurahnya tu ya. Begitulah. Ya. Baik itu sahabat-sahabat bila dilatih oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah, mereka menjadi pemurah yang amat hebat, ketika hijrah. Ketika berhijrah, Rasulullah perintahkan orang-orang Ansar, orang Madinah tu, supaya mengambil seorang daripada orang Muhajirin. Orang Muhajirin tu artinya apa? Orang yang berhijrah dari Mekah. Ambil seorang sebagai saudara angkat. Kemudian kamu jaga keperluan mereka. Orang Madinah tu jaga keperluan orang Mekah tu. Apa yang tak ada, pergi bantu. Jadi mereka patuh kepada arahan Nabi. Ambil seorang orang ini, ambil seorang orang ni, ambil seorang sebagai saudara angkat. Siapa yang ada 2 helai baju, dia bagi kena selai tu kepada saudara dia yang Muhajirin. Mana yang ada RM2, dia bagi kena RM1 seorang kepada saudaranya Muhajirin ya. Itu kita pun boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh kan? Ada RM2, tak boleh bagi RM1? Dengar lagi. Siapa yang ada 2 biji romah, dia bagi kena sebiji kepada sahabatnya Muhajirin, dia pakai sebiji. Ada angkat tangan? Siapa nak hadiah 1 biji romah malam ni? Angkat tangan. Boleh kita pindah malam ni? Siapa yang ada 2 bidang tanah, dibaginya sebidang untuk sahabatnya Muhajirin, dia pakai sebidang. Ada angkat tangan? Dusun Royan ke? Ada? Angkat? Ada kan? Udah tak ada. Ada seorang pula tu, namanya Sa'ad bin Rabi'. Dia memilih sahabatnya yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Dia khabar pada Abdul Rahman, wahai saudaraku, aku tahu kamu sekarang dalam keseorangan. Kamu datang kemari sebatang kara tanpa membawa apa-apa harta, tidak membawa isteri dan anak-anak. Kamu dalam kesunyian. Oleh kerana Rasulullah dah perintahkan aku untuk menjadikan kamu saudara aku, jadi aku nak bantulah kamu supaya kamu tidak sunyi lagi berada di Madinah ini. Aku ada 2 orang isteri. Kamu pilih yang mana satu yang kamu hendak, nescaya aku ceraikan dia dan kamu bolehlah nikah dengan dia. Ada yang boleh ikut waktu itu? Angkat tangan. Saya nak tengok benar mana korang. Ada kan? Ya. Apa nak bagi pun seorang aja. Kalau bagi seorang ambil pun. Ya. Kalau ada 2 pun bukan bunyi itu apanya katanya. Kalau ada 2 pun, kalau kita lah ada 2 isteri, bunyi itu perkataan kita. Tak ada. Tuan, saya ada 2 orang isteri. Kamu ambillah isteri saya yang tua tu, yang muda tak boleh, itu aku punya. Tapi ini dia suruh apa? Dia suruh pilih yang mana satu kamu hendak antara 2 isteri aku tu.
nescaya aku ceraikan dan kamu boleh nak nikah dengan dia. Cuma Abdul Rahman bin Auf ni tak terima tawaran sebegitu. Kerana dah melampaui batas. Dia tak terima. Ya. Kata Abdul Rahman bin Auf, terima kasih wahai saudaraku. Tapi malangnya aku tak dapat menerima tawaran yang begitu hebat. Rasulullah pun tak benarkan. Oleh yang demikian, kamu berilah aku sedikit modal. Tunjukkan aku di mana pasar. Nah, saya lepas itu aku bolehlah berdikari. Ya. Dibagilah dia sikit modal. Ditunjukkan pasar kepada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf pun berniaga lah di situ. Punyalah hebat Abdul Rahman bin Auf ni perniagaan dia. Tak lama lepas itu, beberapa tahun lah lepas itu ya, bankrupt segala perniagaan orang Yahudi itu. Ya. Bankrupt semua. Dia menguasai pasar Madinah itu. Okey, besar jadinya Abdul Rahman bin Auf. Begitu dah dekornya. Tahu ke dekor, tuan-tuan? Allah tak tahu dekor. Dekor tahu tak perkataan dekor? Saya dengan Tok Imam ni mancing. Tengok. Lawan dekor tu apa? Sial. Lawan dekor tu sial, saya dengan Tok Imam mancing. Dia nyap dapat keli, nyap dapat ikan talipia, nyap dapat bau, nyap dapat ruan. Saya berjam-jam, pagutnya beda. Jadi siapa dekor, siapa sial? Siapa dekor? Tok Imam lah dekor. Saya sial. Wah, saya pun kabur. Tok Imam, kau mikir tang sini lah, biar saya pergi tempat Tok Imam. Kau mau dia pagutnya. Saya pun pergi dekat dia. Tempat dia. Dia pergi tempat saya. Dia pun betul. Letak dia cop. Kenal saja. Saya berjam-jam lagi. Tak ada pagutnya pun. Artinya apa? Memang sial lah saya tu. Jadi Abdul Rahman bin Auf memang dekor berniaga. Untung dia. Macam tuan-tuan berniaga juga kan? Tak pernah berniaga tak? Ada yang dekor, ada yang sial. Yang dekor tu niaga sikit-sikit dah dapat banyak untung. Yang sial jenuh, tak ada dapat untung, tak ada dapat pula modal pun tak dapat. Itu Abdul Rahman bin Auf. Punya le dekor, maju aja dia dalam perniagaan. Akhirnya dia jadi korporat yang besar di Madinah pada ketika itu. Bankrupt seluruh perniagaan kaum Yahudi. Itu dia ya. Karena sahabat ni Allah bantu ya, kerana dia beriman dengan Nabi. Baik. Mana ke dia? Dah hilang. Baginda sangat fasih dalam percakapan. Percakapan baginda sangat fasih dalam percakapan, ucapan baginda ringkas tetapi padat. Sebab itu hadis Nabi ni bukan satu dua, beratus-ratus ribu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ringkas tapi padat. Ringkas tapi padat. Baginda sangat lemah lembut. Tak ada orang yang lemah lembut daripada baginda. Merendah diri. Ya, tuan-tuan yang pakar marhaban ni, ada tak pun nak dengar wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Ada ke pun nak dengar ni? Berjanji ada ke pun nak macam ujung tu dah habis orang marhaban. Di ujung tu ada tawadhu nama surahnya ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Tak nak kena dengar ni. Dia sini tak ada marhaban kan? Ada ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersangatan malunya dan bersangatan tawadhu'nya. Itu Nabi itu. Merendah diri, tak pernah sombong, tak pernah takabur, tak pernah cakap besar. Tak pernah action, tak pernah ego ya. Tawadhu' aja Nabi Muhammad. Lemah lembut, pemaaf, tidak marah. Ya, sifatnya sifat halim. Halim tu artinya lambat marah. Melainkan kerana Allah. Tapi kalau orang hina Islam, dia marah. Kalau orang hina dia tak marah. Orang hina Nabi Muhammad, dia tak ada marah. Berapa banyak dihina dia ya? Dia tak ada marah. Tapi kalau tentang Islam, dia tetap akan marah. Melainkan kerana Allah. Merendah diri dengan para mukmin. Ya? Kan ada ayat Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Lagi ruhama'u bainahum. Tak nak kena dengar ayat ni.
Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan mereka-mereka yang bersama dengannya sangatlah keras terhadap kekufuran. Ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama orang-orang mukmin. Itu sifat Nabi Muhammad itu. Allah puji dia. Dalam Quran Allah banyak puji Nabi Muhammad. Di antaranya wa innalaka ala khuluqin azim, kata Allah dalam Quran. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Itu dia akhlak Nabi dia. Merendah diri dengan para mukmin, banyak beribadat. Ibadat bagi dia semua orang dah tahu. Kalau dia semayang tengah malam tu, berapa lama dia berdiri? Berapa lama dia berdiri? Sampai bengkak-bengkak kakinya. Kalau dia beribadat dengan Allah Ta'ala. Bukan semayang wajib tu, semayang sunat sampai bengkak-bengkak kakinya. Satu malam sampai terduduk baginda sedang berdiri yang begitu lama berdirinya, dia tak tahan. Jiwanya tahan, hatinya seronok, tapi badannya tak tahan, kaki tak tahan. Sampai terduduk tengah berdiri. Ditegur adik isterinya, ya Rasulullah, yang kamu teruk-teruk ni pasal apa? Teruk-teruk sampai terjatuh, sampai terduduk ni semayang, bukankah kamu dah jadi kekasih Allah, dah dapat Habibullah, Allah dah janji kamu syurga, Allah dah janji kamu kebahagiaan di akhirat. Yang kamu teruk-teruk semayang sampai terduduk ni ngapa? Nabi lembut aja jawab balik. Kalau kita ditegur isteri kita macam-macam, mulalah nengkin kamu merolu aja, buat tek mata aja, orang nak semayang pun tak boleh. Heboh sangat. Itu kalau saya lah. Tuan-tuan lidah apa ya? Apa kata Nabi? Afala an akuna abdan syakura, kata Nabi. Takkah boleh aku ni menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi. Lembut je dengan bawa pada isterinya. Siti Aisyah, bukan Khadijah. Tadi saya sebut Khadijah, kata betul tu ya. Siti Aisyah masa itu Khadijah sudah meninggal dunia. Begitulah ibadah baginda tu, hebat sekali ya. Dan berkekalan dalam jihad. Perjuangan Nabi mana pernah luntur. Buat macam mana pun dia tetap akan meneruskan perjuangannya. Mula-mula berjuang, mula-mula mengembangkan Islam, mereka tuduh dia apa? Tuduh dia memecah belahkan rakyat, tuduh dia sesat, tuduh dia gila, dituduh dia macam-macam tuduhannya. Dia tetap sabar. Tetap menjaga akhlaknya. Tak ada dia tak ada dia sampai meronta-ronta, merampui-rampui, tak ada. Tetap menjaga akhlaknya. Tapi jihad tetap diteruskannya. Tak ada pula apanya. Lepas itu selepas dia apa? Diseksa di pulau Nabi itu 2 tahun lamanya. Mereka tidak berinteraksi dengan Nabi dan juga sahabat-sahabat 2 tahun tu. Tapi tetap Nabi meneruskan perjuangannya. Lepas itu apa? Diseksa sahabat-sahabat. Bilal bin Rabah ditangkap, seksa, dihempuk dengan batu, dijemur di matahari supaya dia kembali kepada agama dia yang asal. Tapi apa jawab Bilal? Ahadun. Apa arti ahadun? Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Begitulah macam-macam. Udah tak makan, mereka cuba rasuah Nabi pula. Datang satu rombongan yang diketuai oleh Utbah bin Rabi'ah. Memujuk Nabi Muhammad, kalau kamu berhenti daripada berdakwah ini, kami bagi kamu apa saja boleh. Kami bagi kamu ndak apa, kami bagi. Kamu ndak kaya, kami akan longgok kemas setinggi bukit Uhud di depan rumah kamu ni. Emas setinggi bukit Uhud, tuan-tuan. Siapa tak ndak angkat tangan? Siapa tak ndak? Siapa angkat tangan buat berdoa aje. Ada cincin emas satu pun kata je dari. Ngapa? Ngapa kata dari tu? Nak nunjuk aku ada cincin emas? Ini nak bagi setinggi bukit Uhud. Ndak ke tak nak? Diam Nabi Muhammad, tak jawab.
Oh tak cukup ya Muhammad? Tak apa, kami bagi tawaran yang lebih hebat lagi. Kami akan jadikan kamu rais. Rais apa? Darun Nadwa. Parlimen Mekah tu masa itu digelar Darun Nadwa. Parlimen masa itu. Kami jadi kamu pengurusi Parlimen Mekah. Pengurusi Parlimen apa kalau zaman sekarang ni? Perdana Menteri lah. Siapa tak nak jadi Perdana Menteri? Angkat tangan. Hari ini Kemelut nak jadi menteri besar pun hebat benar Kemelutnya. Ya ke tak? Ada pula mengatakan dia nak buatkan isteri dia je. Macam-macam lah pun. Saya tak komen itulah ya. Tapi benda tu berlaku dah sekarang ni. Kerana jawatan. Tak usahlah jadi menteri besar. Tak usahlah jadi Perdana Menteri. Jadi jawatan kuasa masjid pun bertumbuk tahan. Ya, itu kita lah. Ini tak ditawarkan jadi Perdana Menteri. Diam juga Nabi Muhammad. Tak jawab. Oh tak cukup lagi itu Muhammad. Tak apa, kami bagi kamu tawaran yang paling baik lagi. Kamu hendak perempuan, kami akan bagi kamu perempuan. Berapa hendak? 5, 10. Kami akan bagi sebanyak mana. Pilih yang mana cantik-cantik kamu ambil. Oh itu lagi hebat. Perempuan ni jangan main-main. Kita ni boleh cakap aku tak nak pasal tak ada siapa yang siwa pun. Cuba kalau ada yang tak macam. Datang melenggut aja dari depan, kelama ke dekat, melenggut liuk aja datang. Itu dah dekat abang imam, utama jam tu imam. Macam pelantin sorban tu. Tapi Nabi Muhammad kata apa? Kalaulah matahari kamu sembahkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, aku tetap akan meneruskan perjuangan aku sehingga aku menang atau sehingga aku mati. Begitu tegasnya Nabi Muhammad dalam perjuangannya. Kita hari ini tak usah cakap lah, dapat sikit dah lebur. Dapat sikit dah lebur. Kadang dapatkan pelekat selai dah lebur. Perjuangan kita ni. Ustaz tokoh ustaz tu lama benar dah. Kalau ustaz nak ikut kami akan beli tokoh yang paling elok, yang paling canggih. Kami bagi Daimler, Ferrari apa dah. Pelantin Ustaz Ibrahim tau. Ya. Begitulah. Berkekalan dalam jihad, bertawakal kepada Allah. Baginda memiliki akhlak Rabbani. Rabbani itu apa? Takutkan Allah. Hanya menyembah Allah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Kita hari ini banyak memiliki akhlak Ramadhani, bukan Rabbani. Tahu Ramadhani? Tuan dia apa? Ramadhani apa? Bila bulan Ramadan punya waraknya, subuh penuh masjid ni. Bila hari raya udah tinggal tu imam dengan tu Bilal aja. Itu Ramadhani. Kita hendak apa? Rabbani. Kerana Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Bulan apa pun, keadaan apa sekalipun, susah ke senang ke, dia tetap beriman dengan Allah, tetap beribadah kepada Allah. Itu Rabbani beribadat, berkekalan di dalam jihad, bertawakal kepada Allah. Mereka baginda memiliki akhlak Rabbani, iaitu pemberian Tuhan semenjak daripada permulaan hidup hingga wafatnya baginda. Tak ada selang langsung, tak ada kerana ini yang lain daripada Allah, tak ada. Semua kerana Allah semata-mata. Tidak berubah dan tidak bertukar. Tak ada berubah, tak ada bertukar. Buat macam mana? Akhirnya sampai nak dibunuh baginda, rasuah tak makan. Lepas itu dipujuk baginda, dia buatnya kompromi. Datang lagi satu rombongan daripada baginda wahai Muhammad, kami tahu kamu tegas tentang agama kamu. Oleh yang demikian kami tak suruh kamu tinggalkan agama kami. Tapi mari kita berkompromi, mari kita bertolak ansur. Hari ini kamu dan orang-orang kamu menyembah Tuhan kami. Esok kami dan orang-orang kami menyembah Tuhan kami. Lusa kamu balik menyembah Tuhan kami. Tulat kami pula menyembah Tuhan kami. Begitulah. Lepas hari bertukar-tukar. Macam sujud tak kata? Diam Nabi Muhammad, tak jawab ketika itu. Kerana tawaran itu agak menasabah sikit je, kita nak bersatu padu. Agak menasabah lah. Jadi Nabi tak jawab. Sehinggalah turun ayat apa? Al-Kafirun. Ada ke pernah dengar ayat Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun.
Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tidak sekali-kali aku menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Allah sebut dua kali tu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Macam tu juga. Maknanya serupa yang tadi Ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, aku agama aku. Kamu baliklah menyembah agama kamu, aku tetap menyembah agama aku, kata Nabi. Dia ajar Allah macam mana nak jawab kepada orang kafir. Balik saja orang kafir tu. Akhir sekali mereka tak ada jalan lain. Mereka berazam nak bunuh Nabi, nak bunuh Nabi Muhammad. Lepas itulah berlakunya peristiwa hijrah, kerana mereka nak membunuh Nabi. Situlah kita akan nampak sahabat-sahabat banyak berkorban untuk Nabi. Abu Bakar banyak berkorban untuk Nabi, Ali berkorban untuk Nabi, kan? Sahabat-sahabat lain pun begitu juga, Itulah hebatnya pengorbanan mereka. Berbanding dengan pengorbanan kita banyak mana, sampai akhir, sampai wafat baginda, tidak berubah dan bertukar. Pengertian inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah, wa ma ana minal mutakallifin. Jangan baca wa ma ana minal mutakallifin, tak betul, ana tu dia ada bulat tentang alif tu. Artinya alif tu ada dalam tulisan tapi tidak ada dalam sebutan, Wa ma ana minal, ma tu panjang, Kalau ikut kita punya qiraat, ma tu 2, 4 atau 5 harakat. Wa ma ana minal mutakallifin, dan saya bukanlah bukanlah daripada golongan orang yang mutakallifin, iaitu orang yang mengada-ngadakan dan memberatkan diri. Itu mutakallifin. Mukallaf, kenapa kata mukallaf, bukan memberatkan diri. Kerana orang mutakallifin tidak akan tetap dalam sifat-sifat demikian sepanjang hidupnya, Itu dia. Wallahu alam. Maka datang kita akan baca kepribadian baginda sampai ke kemuncak tertinggi dan kesempurnaan. Itu akan datang kita baca, bukan lama lainnya, jam sudah cukup. Tuan-tuan sudah lenguh. Itu yang model silap, tu selemput, tu silap balik, tu selemput balik. Ada rasa nak belonjor. Jangan kawan kita nak belonjor ni. Segan pula dia ustaz depan. Jadi udahlah tu, Akan datang kita akan sambung lagi. Sekian untuk kali ini. Aqulu qawli hadza. Sebelum itu ada masalah? Tak ada. Alhamdulillah. Seronok saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta wa lakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qalta al-haqqa wa 'adaka as-sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qul ta'allama al-insana ma lam ya'lam 'allamna min ladunna 'ilma nas'aluka bi fadlika an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana mananta bihi alaina kama hafiztahu alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Gaza. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في سوريا. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كشمير.
اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في إنديا، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في ميانمار، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في مصر، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا